ini adalah kerjaan kita pada pagi ini. Mana dah? Okay, di sana. Okay, kriteria kerjaan pada pagi ini adalah objektif pembelajaran memahami peralatan dan pemadam kebakaran. Kriteria kerjaan dah kita kamu akan menyenaraikan dan menerangkan peralatan pelindungan diri, pembuangan bahan sisa dan pemadam kebakaran merupakan tugasan kamu. So nanti kamu akan tengok, okay, di mana ada live worksheet, ada 3 live worksheet yang berkaitan dengan langkah keselamatan di dalam makmal dan pembuangan bahan sisa. Dan yang ketiga adalah alat pemadam api. Ada 3 perkara hari ini. So ada buku teks. Okay, buku teks. Okay. So sampai itu cikgu nak kamu print screen ya pada screen kamu. Print screen menggunakan handphone. Kamu boleh print atau salin semula ataupun rujuk kepada buku teks online. Okay, yang pertama adalah peralatan pelindungan diri. So ini ada, yang ini kamu kena ingat balik kamu kena hafal, iaitu ada terdiri daripada 1, 2, 3. Okey. Apakah fungsi goggle? Melindungi mata daripada terkena bahan kimia seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Topeng muka pula adalah untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidur bahan kimia yang sengit dan mudah meluap. Sarung tangan diperbuat daripada getah, melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah hanya berlaku keselamatan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Yang seterusnya, yang kelima adalah kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Guys, masa di dalam makmal fungsinya melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. Okey, siapa yang print screen tolong share di dalam Telegram, grup Telegram. Hello? Siapa screenshot? Print screen, okay, buat Audrey. Screenshot, okay, dan share. Okay. Yang mana? Okay, yang ini kamu boleh screen. Okay. Hilang balik pula. Mana cikgu? Saya tu. Print screen dia. Okay, jap. Print screen dan share. Share terus. Yang ini. Ya. Okay. So, yang ini. Dan seterusnya. Dah? Print screen? Jap cikgu. Jap, saya send. Ini kan? Okay. Sudah. Jam ni ke cikgu? Okay. Okay, seterusnya. Dan share. Okay. Sudah tengok. Okay, seterusnya. Di bawah peralatan pelindungan, selepas belajar tentang belajar tentang imbas kembali tentang peralatan pelindungan diri. Yang kedua adalah peralatan pelindungan diri dalam makmal. Ada berapa? Ada berapa? Boleh beritahu ada berapa? Ada berapa peralatan pelindungan diri dalam makmal? Ada 2. Ada 2. Setuju 2? Tak. Sebenarnya ada 4. Kabinet. Okey, yang ini penyiram kecemasan dan ketiga kebot wasap dan juga pembilas mata. So ini pun sama juga. Ini ingat peralatan diri di dalam makmal. Okey, kalau kita kamu di dalam makmal. So 4 ini, so kamu print screen juga, baca balik dan cuba fahamkan. Okey. Dah? Dapat? Dapat cikgu, dapat. Okey. Dah print screen dah, Audrey? Dah cikgu. Okay. Dah, send dulu. Okay, lepas tu seterusnya adalah pembuangan bahan sisa. Okay, di dalam bab ini adalah yang kedua, 1.2, pembuangan bahan sisa. Okay, bahan sisa terbahagi kepada 2, iaitu bahan yang boleh dibuang di dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki. So, apakah bahan-bahan yang
dekat sini. So kita akan cari dekat sini nanti ya. Okey. Okey. Yang ini bahan dalam sinki. Kamu kena contoh bahan yang boleh dibuang di dalam sinki adalah merujuk kepada this one. Warna grey ini, Audrey. Ini adalah bahan yang dibuang di dalam sinki seperti bahan neutral, asid lemah dan juga alkali lemah. Audrey? Okey, cikgu. Dah jawab. Okey. Kemana yang lain ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, terusnya. Okey, siapa nak baca yang ni? Bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki pula. Boleh tolong baca? Ya. Sisa pepejal. Ya, lagi tolong baca. Ya, thank you. Reno. Beban Apa yang lagi? mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Sekian Okey. larut organik. Bahan kimia, asid gris, Okey. minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik, mikrob dan bangkai haiwan, bahan buangan radioaktif, bahan meluap dan bahan reaktif. Saja. Apakah contoh bahan sisa pepejal? Bahan sisa pepejal yang tidak boleh dibuang di dalam sinki, sisa pepejal. Sisa pepejal? Mana? Bahan toksik. Yang ni bahan. Yalah, bahan sisa pepejal tu apa? Contoh. Macam batu, cikgu. Ya, batu. Okey. Logam. Ya, batu. Logam. Kenapa tak boleh buang dalam sinki agak-agak? Nanti sumbat. Okey, good. Okey. Seterusnya, bagaimana menguruskan bahan sisa biologi pula. Okey. Sisa biologi, dah print screen ni tadi, Audrey? Yang ni? Sudah? Itu sudah, Kamu print cikgu. screen tak? Okey, kalau dah sekarang bila dah cakap ada bahan yang tidak boleh dibuang sinki, seterusnya adalah bahan sisa biologi. Apakah bahan sisa biologi? Bahan sisa biologi adalah merujuk kepada bahan buangan berdaratan ataupun bahaya biologi. Ini termasuklah bahan kumuhan, tisu, bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. So yang ini bagaimanakah SOP dia? Ini adalah cara dia, prosedur operasi standard pelupusan bahan haruskan pelupusan sisa biologi di dalam makmal. Okay, so di mana ada berapa kategori? Kalau kamu ingat imbas kembali, ada berapa kategori dekat sini? Ada berapa kategori? 4. Ya, 4 iaitu A, ya, kategori A, B, C dan D. Kategori A adalah peralatan tajam, yang ini B pejal tidak tajam, yang C adalah bangkai ataupun organ. Dan contoh-contoh ada dinyatakan di dalam jadual ini. Kamu rujuk balik ya. Ini adalah pada buku teks semua yang perasan. Okay. Dan ini adalah merupakan carta alih Raja 1.1 merupakan carta alih prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. So yang ini kamu di mana diasingkan. Okay, contoh mula-mula kan kamu kena pastilah sisa tersebut adakah di bawah kategori A ke, B ke, C ke. Okey, selepas tu sisa yang telah kombinasikan dimasukkan dalam beg bio bahaya. Okay, sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan dan dimasukkan di dalam tong sisa bio bahaya. Tong bio bahaya disimpan sementara dalam keadaan yang selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Okay. Okay, dah print. Ya, hello. Ya, cikgu.
Okay, dah print Dah cikgu. Dah screen share. Okay, sebab dia okay. Dan yang ini juga adalah merupakan langkah mengurus kemalangan di dalam amal. Okay, kamu perlu tahu untuk yang ini. Sekiranya contohnya apa semasa menjalankan eksperimen rakan kamu tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja, apakah perlu anda lakukan? So this is the thing that you have to do. Okay. Kalau yang ini pula adalah termometer. Kalau termometer pecah dan menyebabkan tumpahan merkuri, apa perlu yang dilakukan? So ini, okay, yang carta alih yang kotak warna putih ini adalah merujuk sekiranya termometer di dalam mama adalah tumpah. Okay, so ingat perbezaan yang carta alih yang warna kuning ini dengan juga yang warna putih. Okay, print screen juga langkah mengurus keselamatan. Sekiranya bahan kimia tertumpah di atas meja, yang warna putih adalah untuk sekiranya termometer pecah dan jatuh. Okay, ataupun berlakunya tumpahan merkuri. Okay, ada pemadam api, pemadam kebakaran. Okay, ada berapa pemadam kebakaran? 4 cikgu. 4, iaitu Air, air, lagi. karbon dioksida dan serbuk kering. Yes, okay. Warna dia bagaimana pula? Warna dia lain-lain kan? Semua merah Ya. cikgu. Warna merah, Tolong green, baca, seorang baca. Ya. Pink, ada warna pink ke? Semua merah cikgu tengok. Merah, lepas tu hitam dengan merah. biru. Okay, warna apa tu? Jenis pemadam api yang kedua tu selepas warna merah adalah Warna Kuning, warna? hitam. green. No. Ada ditulis di dalam tu. Kalau kamu tengok Raja 1.2 iaitu krim, betul tak? Ya, Yang cikgu. ini. Ini adalah warna krim. Warna krim, okey, warna merah, apakah fungsi warna merah ini untuk memandu kebakaran? Melibatkan bahan pepecah seperti kain, kertas dan kayu. Okey, lepas tu Like- yang kedua? Memadam Okey, kebakaran melibatkan pepecah seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang masih terbakar seperti minyak, cat dan gas Gas? asli. Yes. Dan ini adalah bentuk buih, Asli. buih di dalam dia. Okey, kalau yang tadi adalah air untuk memadam pecah lah. Okay, seterusnya untuk alat pemadam yang berwarna hitam mengandungi apa? Mengandungi dia pemadam kebakaran yang Apa? melibatkan peralatan elektrik, gas dan uap. Mengandungi apa? Dioksida kan? Okey, apa Karbon yang mengisi? Apa? Yes. Karbon dioksida. Okey, yang terakhir sekali? Serbuk apa tu? Serbuk kering. Memadam apa tu? Memadam seperti jenis kebakaran. Semua kebakaran. Memadamkan semua kebakaran. Semua jenis kebakaran. Iaitu apakah di dalam yang kalau alat pemadam yang berwarna biru tadi? Pasir. Ya, apa dia? Serbuk kering macam Apa yang pasir. ada? Yes. Yes, serbuk kering. Okay, good. Seterusnya, okay, kelas. Ini adalah merupakan jenis-jenis kebakaran. Okay, so kebakaran boleh dibahagikan keberapatan bahan api yang terbakar. So, kalau kamu tengok daripada jadual 1.2 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 kelas pembakaran. Kamu masih ingat lagi? Kalau tak ingat, kamu kena baca semula. Okay, untuk menjawab latihan yang cikgu akan berikan nanti ya. So yang ini, okay,
kalau kamu perhatikan kat sini, apakah jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan untuk memadamkan semua jenis jenis maksud cikgu jenis bahan api jenis kebakaran. Dia satu yang boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran yang berpunca daripada tak kira lah daripada bahan pepecah, daripada cecair. Apa dia? Ada satu. Apa dia itu? Kalau kamu tengok ni, jadual ini, alat kebakaran itu untuk kelas A pun boleh, kelas B pun boleh, kelas C pun boleh, F pun Kelas boleh. F. Kelas F. Jenis alat kebakaran. Apa yang boleh untuk semua. Kalau air, jenis buih, jenis serbuk kering. Maksudnya inilah. Kalau A, ya. Kalau A, contohnya kelas A adalah bahan api yang mudah terbakar seperti pepejal, kayu, kertas, kain. So, bahan api yang boleh digunakan untuk memadamkan ini hanyalah mesti ini, air. Lepas tu buih warna apa tadi? Warna? Warna Label alat pemadam warna? hitam dan kuning. Warna? Hitam dan kuning tu kan. Warna yang berlabel Kering, serbuk kering. krim. Warna yang berlabel krim. Okey. Krim. Okey, satu lagi, last kali kalau serbuk kering berwarna apa? Label warna apa? Serbuk kering? Berwarna biru. Label warna biru. Warna berlabel. Yes, berwarna biru. Cikgu tadi, apakah jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan untuk memadamkan semua jenis kelas jenis kebakaran, tak kira A, E dan F. Apa dia? Kita tengok daripada jadual ini. Sekejap cikgu. Melipatkan. Ya. Kelas D kot. Ni jenis, kamu tengok jadual yang belakang ni, ada satu tu, dia akan boleh digunakan untuk memadam semua jenis kebakaran. Dekat A dia ada, B dia ada, C pun ada, D pun ada, E pun ada, F pun ada. Hello. Kot D. Atau C. D atau C kah? Bukan, tak maksud saya ni, jenis alat kebakaran ini. Yang manakah dia boleh digunakan untuk memadamkan semua jenis kebakaran? ABC. Label. Kebakaran. Label Salah. Jenis alat. Apakah jenis alat kebakaran yang boleh digunakan untuk memadamkan semua jenis kebakaran? Tak kira kelas A, kelas B, kelas C, E dan F. serbuk kering kot. Yes. Serbuk kering boleh digunakan untuk memadamkan semua jenis kelas kebakaran, tak kira A, B, C, D, E dan F. Okay. Kelas adalah disebabkan kebakaran yang melibatkan lemak ataupun minyak masak. Kena ingat, E adalah kebakaran yang berpunca daripada kebakaran yang berpunca daripada logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Yang C pula adalah melibatkan gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. So, kebakaran B pula adalah berpunca daripada jenis cecair seperti petrol, kerosene, Venice, dan lain-lain. Okey, seterusnya adalah selain daripada yang ini, alat jenis alat pembakaran yang dinyatakan di atas tadi, iaitu air, buih, serbuk kering dan juga yang warna hitam. Ini apa? Gas karbon dioksida. Ada juga alat kebakaran jenis ABC, selimut kebakaran, pasir dan juga air.
Okay, so pasir boleh digunakan untuk memadam kebakaran awal. Kena ingat tanya, okay, apakah untuk pasir, untuk alat yang boleh digunakan untuk memadam kebakaran awal, kamu boleh letak pasir. Jawapan dia adalah kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak, tak boleh. Okay. So seterusnya ini adalah penggunaan screen tadi, Audrey. Ya, kejap. Yang ni alat pembakaran lain selain daripada dinyatakan di atas tadi. Okay. Lepas itu, okay dah. Okay, good. Ini bagaimanakah menggunakan pemadam kebakaran? Ada 4 cara. Okay. So ingat ini, 1, tanggalkan pin keselamatan. Pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Nombor 2, halakan muncung alat pemadam kebakaran berada pada jarak 2.0 hingga 2.5 meter daripada api. Okay, tekan pemancit alat pemadam. Dan yang keempat, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Okay, yang ini kena ingat. Okay. Okay, dah print screen. Kalau print screen, share. Sudah cikgu. Ya, kita audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Okay, yang ini adalah mesti ada audit, pastikan mesti ada tarikh jenis pemadam kebakaran dan juga meter tekanan ini mestilah berfungsi ya. Okay. So ini pula kamu mesti tahu juga. Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Bukan. Maksud saya untuk ulang kaji daripada belajar semasa detiktan 4. Okay. Macam. Okay. Lepas ini cikgu nak kamu buat dengan merujuk kepada buku teks ini, nota rujukan tambahan yang cikgu ada sertakan di dalam cikgu tugasan pada hari ini. Okey? So sekiranya cikgu live worksheet tu, pastikan markah tu kamu nyatakan. Okey? Seperti biasalah. Boleh?